Saudara, genap 2 dekad sejak tragedi Nicole Highway berlaku, protokol keselamatan yang dikemas kini secara kerap kini menjadi satu kebiasaan bagi sektor binaan. Ini termasuk lebih banyak semakan oleh pihak ketiga serta peningkatan pada pemantauan dan kemahiran para jurutera. Selain itu, pelbagai langkah keselamatan turut diperkenalkan selepas tragedi tersebut. Tanah kosong ini merupakan tempat berlakunya tragedi 20 tahun lalu yang meragut 4 jiwa. Satu siasatan pemerintah mendapati bahawa penilaian tidak tepat terhadap mutu dan keadaan tanah serta kesilapan pada reka bentuk sistem sokongan di dalam tanah mengakibatkan runtuhan berlaku. Seorang pakar berkongsi mengapa kesilapan seperti ini kemungkinan besar tidak lagi akan berlaku. Selain itu, software berkaitan model dan peralatan di sektor binaan turut berkembang dengan teknologi. Lantas, para jurutera dapat membuat penilaian lebih tepat sebelum kerja-kerja bermula di tapak binaan. Juga terdapat lebih ramai jurutera profesional yang berdaftar. Syarikat yang menawarkan khidmat kejuruteraan profesional juga turut melonjak. Setiap 6 bulan, syarikat-syarikat binaan juga mengadakan pertemuan dengan pengurusan kanan LTA. Tujuannya membincangkan prestasi keselamatan serta membentangkan isu-isu yang timbul. Menurut LTA, protokol keselamatan hari ini adalah lebih tinggi berbanding kepiawaian industri sedia ada. Namun, sektor binaan akan terus berhadapan dengan pelbagai cabaran pada masa akan datang. Antaranya disebabkan pelbagai projek binaan bawah tanah serta perubahan iklim yang mengakibatkan paras air laut meningkat. Dan walaupun sudah 20 tahun berlalu, rakan-rakan sekerja masih memperingati mandur LTA Heng Yau Piao. Mendiang berkorban nyawa bagi menyelamatkan 8 yang lain dalam tragedi di Nicole Highway. Jasadnya tidak pernah ditemukan. Namun jasa dan kisahnya terus tersemat di hati ramai orang. Doa dibaca, jasa yang dikenang selamanya. My heart very sad. Like that, my cannot say anything. Wrong them, but my remember, no forget. Encik Ticha di antara 8 orang yang diselamatkan mendiang Heng Yau Piao dalam tragedi di Nicole Highway. Walaupun berhadapan bahaya yang mengancam jiwanya, Encik Heng mengutamakan keselamatan para pekerjanya. Beliau disifatkan sebagai seorang yang baik dan tidak mementingkan diri sendiri. Kini diberi gelaran Hero Heng. Beliau sering dianggap sebagai seorang rakan atau saudara yang sering memastikan kebajikan mereka di sekelilingnya sering terjaga. Yeah, every year must before have come to pray for him or remember him. Yeah, all time I come this place I must remember him. Before working together friend or must think because my friend here very sad I come this place. Kecuali semasa pandemik, mereka berkumpul di sini setiap tahun untuk memberi penghormatan kepada Hero Heng. Antara barang untuk memperingatinya, sepasang sarung tangan ini yang digunakan untuk menandakan tempat terakhir Encik Heng dilihat. Di luar daripada tapak kemalangan, mendiang Hero Heng turut dikenang. Di sudut sebuah taman di Tampines ini, terletak sebuah bangku yang didedikasikan kepadanya 10 tahun lalu. Rakan-rakan sekerjanya merancang untuk terus menghormati penyelamat mereka untuk tahun-tahun akan datang. Lebih 360 pelajar dilantik sebagai Rakan Bahasa 2024 hari ini. Rakan Bahasa dari lebih 180 sekolah itu berkumpul petang tadi di Singapore Discovery Centre untuk sama-sama menimpa ilmu. Mereka terdiri daripada para penuntut sekolah rendah, sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi IHL. Dijalankan. Inilah ikrar berbentuk syair yang dilafazkan para rakan bahasa yang baru dilantik hari ini untuk mulakan tanggungjawab mereka bagi sama-sama melestarikan bahasa ibunda. Ia dikarang khas oleh Jawatankuasa Kecil Rakan Bahasa. Pelantikan Rakan Bahasa ini dirasmikan oleh Pengerusi Jawatankuasa Bulan Bahasa Zulkarnain Abdul Rahim.
Dalam ucapannya, beliau menekankan peranan penting para pelajar ini sebagai generasi pelapis yang akan terus menggunakan bahasa Melayu. Oleh itu katanya, Jawatankuasa Bulan Bahasa memberi tumpuan utama kepada belia dalam sambutan Bulan Bahasa tahun ini. Sumbangan besar Menteri di Pejabat Perdana Menteri Dr. Muhammad Maliki Osman dalam bidang pendidikan dan ehwal luar diiktiraf dengan sebuah anugerah berprestij di Amerika Syarikat. Beliau menerima anugerah alumni antarabangsa Maduri dan Jagdish and Sheth 2023 yang berprestij bagi pencapaian luar biasa daripada Universiti Illinois Urbana-Champaign. Anugerah ini disampaikan dalam satu majlis di UIUC pagi tadi waktu tempatan. Ia bagi memberi penghormatan kepada alumni antarabangsa yang terbilang dan meninggalkan kesan yang mendalam kepada masyarakat global. Ia meliputi pelbagai bidang termasuk pemerintahan, kemanusiaan, sains, seni dan kebajikan manusia. Dr. Maliki yang juga Menteri Kedua Ehwal Luar merangkap pendidikan merupakan alumni UIUC di mana beliau telah memperoleh ijazah Doktor Falsafah PhD dalam bidang kerja sosial. Dalam satu catatan Facebook, Dr. Maliki berkata beliau berbesar hati dan ia merupakan detik signifikan bagi dirinya untuk kembali ke situ setelah 25 tahun bagi menerima anugerah tersebut. Dan di majlis itu juga Dr. Maliki turut menyampaikan ceramah bertajuk Dari Garisan Tepi ke Arus Perdana, pengajaran daripada kepimpinan sebuah negara kecil. Beliau antara lain berkongsi tentang kisah Singapura dan bagaimana para pemimpin negara mengemudi negara ke arah masa depan yang cerah dan membangunkan sebuah identiti negara dengan latar belakang penduduk yang rencam.